Tekanan darah dibaca di dalam dua nilai. Kita sudah mengetahui bahawa untuk menentukan seseorang itu ada darah tinggi ataupun tak, maka kita membaca nilai diastolik. Jadi apa pula makna sistolik pada bacaan tekanan darah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari perhatikan nilai sistolik, nilai normal sistolik, nilai selepas rawatan dan faktor yang mempengaruhi aktiviti jantung yang berkaitan dengan nilai sistolik. Bacaan tekanan darah dibaca di dalam dua nilai, nilai sistolik dan nilai diastolik, di mana nilai sistolik membaca kekuatan jantung dan nilai diastolik memberikan bacaan untuk bukaan saluran darah. Nilai sistolik adalah antara 90 hingga 300, namun nilai tersebut boleh turun di bawah daripada 90. Semakin tinggi nilai sistolik, semakin kuat aktiviti jantung. Nilai normal sistolik adalah antara 100 hingga 140, namun nilai ini boleh meningkat kepada 160 dengan peningkatan usia. Jika nilai sistolik melebihi daripada normal, tinggi melebihi daripada 160 sekalipun, tapi jika seseorang itu sihat, maka rawatan tidak diperlukan. Namun, jika sistolik normal tapi nilai diastolik pada nilai borderline ataupun ada tanda sakit belakang tengkuk, mungkin pesakit perlu dimulakan dengan ubat darah tinggi. Mari kita perhatikan pula apakah nilai sistolik selepas rawatan. Jadi selepas dirawat dengan ubat darah tinggi, nilai sistolik yang patut dicapai adalah 100 hingga 160. Namun keadaan yang berbeza apabila merawat pesakit dengan tanda malignant hypertension. Pada pesakit dengan malignant hypertension, nilai sistolik mereka tinggi kerana kekuatan jantung yang kuat diperlukan untuk mengekalkan darah ke otak. Selepas dirawat, bukaan saluran darah kembali normal, maka nilai sistolik boleh turun, kekal ataupun makin tinggi, dan nilai sistolik selepas rawatan tidak perlu diperhatikan. Selepas dirawat untuk beberapa lama, nilai sistolik yang sebelumnya normal akan jadi semakin tinggi. Maka kita tahu ya, bukaan saluran darah sudah jadi semakin longgar ataupun ada banyak saluran darah cabang yang telah terbuka, maka jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk mencukupkan darah ke otak, menyebabkan nilai sistolik menjadi semakin tinggi. Maka pengubahsuaian rawatan perlu dilakukan dengan mengurangkan ubat untuk sakit-sakit ini. Nilai sistolik merujuk kepada kekuatan jantung, jadi ada beberapa perkara yang mempengaruhi aktiviti jantung. Saluran darah yang sempit ataupun saluran darah yang terlalu longgar menyebabkan darah yang sampai ke otak semakin minima. Jadi jantung perlu menambah kekuatan untuk mencukupkan darah ke otak. Satu lagi perkara yang mempengaruhi aktiviti jantung adalah isi padu darah yang mengalir di dalam saluran darah. Di mana pada pesakit-pesakit yang sihat, kekuatan jantung akan kembali normal menyebabkan nilai sistolik kembali normal. Namun dalam keadaan di mana pesakit diberikan dengan ubat yang terlalu banyak, menyebabkan agihan darah berlaku untuk mencukupkan darah ke otak. Bila isi padu darah semakin minima, maka jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk menolak darah ke otak. Namun jika jantung yang telah letih bekerja, maka ia akan kembali kepada aktiviti normal menyebabkan tanda penyakit akan muncul. Tanda otak dan tanda organ-organ lain. Semasa kita tidur, jantung berehat dan otak berehat. Jadi jantung yang berehat kurang bekerja sehingga darah yang sampai ke otak adalah darah yang minima. Jadi bila otak tak mendapat bekalan darah yang mencukupi, ia akan terkejut dan jantung perlu menambah aktiviti dengan menambah denyutan dan degupan jantung, sehingga menyebabkan pesakit darah tinggi ini akan terkejut jaga kerana dia seperti mendengar ada gendang di dalam dadanya. Itu keadaan yang berlaku pada pesakit-pesakit yang terlebih dirawat. Terima kasih pada penonton-penonton yang telah menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk subscribe,
Bertemu lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.